Mengapa tiba-tiba Bersatu Sabah meledak dengan desakan supaya Presiden sendiri meletak jawatan? Mengapa dakwaan calon terpaksa bergadai kereta dan rumah menjadi puncak kemarahan paling besar dalam sejarah parti itu? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, krisis dalaman yang melanda Bersatu Sabah kini memasuki fasa yang lebih panas apabila beberapa pimpinan negeri tampil secara terbuka menuntut Tan Sri Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan sebagai Presiden Parti. Desakan ini bukan bersifat sindiran halus, tetapi lontaran terus terang daripada Yunus Nurdin, ahli Majelis Pimpinan Tertinggi dan Ketua Bahagian Libaran yang menyalahkan kepimpinan pusat sepenuhnya atas kekalahan Perikatan Nasional dalam PRU Sabah. Saudara-saudara yang dihormati, Yunus mendedahkan kegagalan kempen PN di Sabah bukan sekadar isu strategi, tetapi menyentuh aspek logistik yang sangat asas, termasuk dakwaan bahwa ramai calon terpaksa menanggung kos sendiri sehingga ada yang menggadaikan harta seperti kereta dan rumah demi kelangsungan kempen. Dakwaan pengorbanan tanpa sokongan ini menjadi simbol kemarahan akar umbi yang berasa dipinggirkan oleh kepimpinan pusat. Hadirin yang budiman, menariknya, Yunus menolak keras cadangan supaya kumpulan calon kecewa meninggalkan parti. Menurutnya, mereka adalah individu yang berjuang sejak awal membina Bersatu di Sabah, maka adalah tidak adil jika mereka yang berundur. Baginya, individu yang bertanggung jawab atas kekalahan harus memikul akibatnya, dan itu merujuk kepada Presiden sendiri. Rekan-rekan penonton, kenyataan Yunus turut membawa amaran serius. Lebih 20 bahagian Bersatu Sabah dikatakan bersedia melumpuhkan parti jika kepimpinan pusat mengambil tindakan disiplin terhadap mereka. Ancaman meletak jawatan secara besar-besaran ini menunjukkan bahwa krisis ini bukan kecil dan boleh menggugat keseluruhan struktur Bersatu di Sabah. Saudara-saudari sekalian, kemarahan ini turut disokong oleh calon muda PN di Tanjung Kapur, Muhammad Afan Jumahat, yang meluahkan kekecewaan terhadap Muhyiddin kerana didakwa gagal mengebuni jentera secara berkesan. Apabila suara muda dan suara senior berkumpul dalam nada yang sama, ia memberi gambaran bahawa ketidakpuasan hati ini datang dari pelbagai peringkat dalam parti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, namun dalam konteks analisis neutral, kita juga harus bertanya, sejauh mana dakwaan ini mencerminkan keseluruhan Bersatu Sabah? Adakah ini suara majoriti atau sekadar kumpulan tertentu yang terkesan lebih berat semasa kempen? Tanpa reaksi rasmi daripada kepimpinan pusat, gambaran penuh belum muncul sepenuhnya. Saudara-saudara yang dihormati, dari sudut politik nasional, fenomena seperti ini bukan baharu. Kekalahan pilihan raya sering membuka ruang kepada perebutan pengaruh dan soal pertanggungjawaban. Tetapi apabila ancaman melumpuhkan parti dikemukakan secara terbuka, ia menunjukkan wujudnya krisis kepercayaan yang sangat dalam hierarki Bersatu Sabah terhadap kepimpinan pusat. Hadirin yang budiman, isu paling besar sebenarnya bukan sekadar desakan letak jawatan, tetapi dakwaan bahawa calon terpaksa menanggung beban keuangan hingga berhutang demi kempen parti. Ini memberi gambaran bahawa jentera tidak beroperasi dengan sokongan tersusun atau perkara yang penting bagi mana-mana gabungan politik yang ingin menang dalam PRU. Rakan-rakan penonton, jika benar lebih 20 bahagian akan bertindak serentak sekiranya tindakan disiplin dikenakan, Bersatu Sabah boleh berada di ambang perpecahan besar-besaran. Ia juga berpotensi menggugat struktur PN di negeri itu
apatah lagi Sabah kini menjadi medan politik yang sangat strategik untuk mana-mana parti nasional. Saudara-saudara sekalian, kini perhatian beralih kepada Tan Sri Muhyiddin. Adakah beliau akan memilih untuk mempertahankan jawatan atau membuka ruang kepada perubahan kepimpinan? Apa juga keputusan? Krisis dalaman Bersatu Sabah jelas mencerminkan ketegangan yang hanya dapat diselesaikan dengan dialog terbuka dan penyusunan semula strategi parti di negeri itu. Jadi apakah sebenarnya punca utama kemelut ini? Kegagalan jentera, strategi yang lemah, atau komunikasi yang terputus antara pusat dan negeri? Bagaimana nasib Bersatu Sabah sekiranya lebih 20 bahagian benar-benar bertindak? Jika Anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.